Assalamualaikum, hello, hai. Anda bersama saya lagi, Aiman Hafiz, dalam slot Mai Nak Cerita. Jangan pelik siapa saya pegang mic hari ni. Nak tunjuk kami ada mic. Okey, hari ni kita bersama lagi dengan Ustaz Syarul Hamid, ya. Okey, dalam episod hari tu kita ada sembang pasal jin, pasal bunian apa semua. Okey, ada ramai yang DM kami depa macam berminat nak tahu pasal jenis-jenis jin. Sebab itu kan kita ada beritahu jin ni ada nama ni, depa ada job scope dia sendiri. So hari ni kita akan kupas pasal isu tu lah. Lagi satu, apa yang akan disampaikan oleh ustaz ni, dia ada dalil dia. Dia ada fakta dia sendiri. Bukan cerita dongeng lah. So marilah kita dengar penjelasan daripada ustaz tentang jenis-jenis jin dan tugasnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara Aiman, tim daripada Warehouse Production dan tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, jumpa lagi pada siri kedua siri kedua pada kali ini. Dan saya nak mulakan dengan ayat yang pertama daripada surah Jin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu pergi berjumpa dengan manusia, dengan umat manusia, dan sampaikan kepada mereka bahawasanya kamu, wahai Muhammad, diwahyukan oleh Allah, supaya sampaikan wahyu yang turun. Allah perintahkan Nabi SAW untuk membacakan Quran. Dan tiba-tiba datang satu kumpulan daripada golongan jin. Mereka datang mendengar Al-Quran, dan mereka juga diwahyukan oleh Allah kepada golongan jin. Nabi Muhammad diwahyukan kepada jin dan manusia. Dia panggil Al-Thaqalain, dua jenis golongan makhluk Tuhan yang diberati dengan hukum hakam syarak. Maksudnya kena semayang, kena puasa, kena buat yang tu, tak boleh buat yang ni. Ini dua. Binatang tak, malaikat tak. Yang menerima keberatan syarak, maksudnya segala undang-undang ni, hukum hakam Tuhan, adalah golongan jin dan manusia. Dan di sana juga, dalam ayat ni juga menyatakan bahawa golongan jin datang bertemu dengan Nabi dan mendengar. Lalu mereka berkata, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan mereka berkata, wah, kami dengar Quran ni begitu menakjubkan. Ya, sudah pastinya menakjubkan, sebab ini adalah ayat Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam. Ayat-ayat Allah, kalamullah. Sudah pastilah. Tuhan kita, Tuhan sekalian makhluk yang menciptakan segala-galanya, kalamnya begitu menakjubkan. Dan juga terdapat ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran, al-ayah. Di mana Allah juga menyatakan bahawa ingatlah ketika mana kami hadapkan kepada engkau, wahai Muhammad, satu kaum daripada golongan jin, supaya mereka datang mendengar Al-Quran. Jadi saya nak menarik perhatian kita bahawa golongan jin, dia boleh mendengar Quran seperti mana manusia boleh mendengar Al-Quran. Sekadar mendengar Al-Quran, dengar saja Al-Quran, dia belum lagi menjadi satu benda yang memudaratkan siapa-siapa. Sebab Quran ni sifat dia adalah hidayah, petunjuk. Tetapi di sana ada ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yang saya sebutkan pada siri yang pertama sebelum ini, bahawa apabila seseorang itu membaca Quran, wa idza qara'tal Quran ja'alna, kami jadikan bila kamu baca Quran, bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan antara kamu, orang yang baca Quran, dengan mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, satu benteng. Ada satu benteng. Maka benteng di sini, dia menjadi satu benteng penghalang daripada golongan syaitan untuk mengganggu gugat kita. Seperti mana saya sebutkan sebelum ni, bahawa ulama menyebutkan setiap yang jahat, kullu fajirin, yang jahat, minal insi wal jin, daripada manusia dan jin, fahuwa syaitan, maka dia adalah syaitan.
Maka yang tak boleh ganggu kita, yang tak boleh kacau kita adalah golongan syaitan. Syaitan sama ada dia jin ataupun manusia. Okey, yang macam dia podok kata kan, hang baca ayat ni jin terbakar. Hak tu nak tahu betul ke tak ke, dia punya persepsi lain ke, macam mana ke? Mungkin dia nak sampaikan benda lain, mungkin tak tahu terbakar macam tu lah. Orang kita kan suka bayang, hang baca ni dia terbakar. Dia pun suka hak tu, tapi nak tahu yang dia dari sudut agama macam mana. Jadi minta maaf lah, saya pun tak pernah nampak jin terbakar boom gitu kan. Jadi dah kita tak boleh tengok jin, kita tak nampak lah bakar boom keluar gitu kan. Jadi kita duk bayangkan sebab kita dipengaruhi oleh TV, oleh filem. Jadi tak boleh, apa yang digambarkan dalam filem kita buat tepi dulu. Kita sedang membincangkan tentang jin, tentang al-jin fil Qur'ani was sunnah. Jin menurut Al-Quran dan Sunnah. Ni bukan nak reka, ni ambil daripada kitab. Okey, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis tentang golongan jin. Kita tak mau dengar orang tu kata, orang ni kata, dia tu kata, dia ni kata. Bila orang tanya siapa kata, depa kata. Depa tu siapa? Depa tu ambil daripada sumber mana? Benda ni benda yang ada asas dalam agama, maka tak boleh duk reka-reka. Kita tak suka kata dia tu kata, dia ni kata. Dia tu siapa? Dia tu sebab dia tu lala tak tahu siapa dia tu. Dia pernah tengok, makcik dia pernah tengok. Jadi kita tak mau benda-benda yang kadang-kadang khayalan, duk tengok filem-filem, lepas tu bila rasa macam seram sejuk, lepas tu duk mamai tengah-tengah bangun pagi ke apa ke tengah-tengah malam, lepas tu duk nampak apa ke kelibat, padahal benda tu tak ada kena-mengena apa pun. Dia duk kata yang tu jin lah, yang tu. Pasal apa? Dia punya persepsi dia terhadap jin tu macam tu. Sebab tu saya kata membincangkan bab jin, apa yang kita dapat dalam filem, kita buat tepi sat dulu. Bukan tak boleh pakai. Kita buat tepi sat dan kita bincang sekarang ni berdasarkan ayat Quran dan hadis dan apa yang ulama menyebutkan tentang golongan jin. Okey. Soalan berikutnya kalau ada. Soalan berikutnya sat lagi pula. Okey, yang ni kira berlandaskan fakta dengan dalil yang tepat lah. Bukan cerita dongeng lah macam saya cakap tadi. Kita nak ubah persepsi. Ya, kita tak mau nak reka-reka. Okey. Ulama membincangkan tadi, Aiman ada tanya saya berkaitan dengan nama-nama jin dan skop kerja dia kan. Dia ada skop kerja dia. Ulama menyebutkan jin ni ada beberapa nama. Ada juga beberapa kumpulan, ada beberapa agama dan sebagainya. Tapi kita sebut dulu nama jin tu sendiri. Nama jin ada beberapa nama. Para ulama menyebutkan yang pertamanya ada jin dan ada jan. Bila jin, dia merujuk kepada sejenis golongan makhluk yang Allah cipta, yang asal usulnya mereka daripada api, yang asal usul mereka daripada jan. Jan tu siapa? Jan tu adalah bapa kepada golongan jin. Kalau manusia ni bapa dia adalah Nabi Adam, dicipta daripada tanah. Kan? Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kamu adalah daripada Adam dan Adam daripada tanah. Maka macam tu juga semua jin daripada jan, dan jan itu diciptakan daripada api yang bernyala-nyala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita boleh lihat dalam surah Ar-Rahman ayat 15, bahkan ada lagi dalam ayat-ayat yang lain di mana Allah Taala menyebutkan wa khalaqal janna mim marijim min nar. Diciptakan jan itu daripada api yang bernyala-nyala. Okey, ada itu yang pertama, jin dan jan. Makanya jan tu merujuk kepada iblis tu sendiri, dan kemudiannya turun daripada keturunannya dinamakan jin. Dari sudut bahasa saja, okey, pimai-pimai semua tu adalah jenis yang sama, diciptakan daripada api. Ada jin yang namanya Ummar ataupun Amir. Jamaknya Ummar. Maksudnya kali perkataan kalau satu nama dia Amir, kalau banyak nama dia Ummar. Apa dia? Kadang-kadang terus digelarkan dengan jin Ummar. Jin Ummar ni iaitulah jin yang tinggal di rumah-rumah manusia. Dia memang kerja dia duduk di dalam rumah orang, menginap dalam rumah-rumah. Maka dia memang kerja dia memang dia duduk je dalam sudut-sudut rumah, terutamanya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Bukan rumah kosong lah, rumah yang tak baca Al-Quran. Kalau ada orang dalam tu tak baca, mana kata tak semayang lah.
Tak semayang tu tak semayang lah. Yang tu dia akan ada lah. Tambah pula dah lah tak semayang. Duk tengok pula filem-filem yang macam filem-filem hantu, filem-filem yang menunjukkan kepada berhala-berhala dan sebagainya, upacara semayang bukan Islam. Maka benda-benda macam ni semua mengundang macam duk panggil mai lah duk rumah aku mai. Lepas tu kena gangguan, lepas tu mula pening kan. Ini masyarakat kita tak faham soal jin. Maka ada jin yang duduk di rumah-rumah manusia, maka dinamakan, bagi saya rasa kemungkinan juga boleh kita katakan jin Umar ni adalah jin yang duduk dalam rumah-rumah kosong pun rumah tak? Jadi umum dia adalah rumah. Ya, dia suka duduk tempat yang manusia duduk, ataupun mungkin manusia tak duduk lagi tapi kosong, dia akan duduk juga. Tapi yang lebih kepada rumah. Jadi sebab tu kalau kita nak masuk rumah kosong, rumah dah lama ditinggalkan orang, bacalah ayat-ayat Quran, ayat kursi, baca ayat-ayat Quran, zikir dan sebagainya, supaya, dan kita sebut, ada baiknya kita sebut sebab mereka faham. Kalau jin tu memang duduk di Malaysia, dia faham cakap Melayu. Tak payahlah kita cakap bahasa Arab pula kan, kita baca skrip pula, ayyuhal jin, wahai jin, tak payahlah duk buat khutbah kan. Kita masuk, Assalamualaikum, saya nama sekian-sekian, saya adalah pemilik rumah ataupun tuan penyewa, saya adalah penyewa kepada rumah ini, saya datang di sini untuk duduk di rumah ini sekarang ini. Sekiranya ada di kalangan golongan jin yang telah pun menginap di sini, saya dengan segala hormatnya, dengan cara yang baik, saya memohon supaya anda semua keluar daripada rumah kami dan jangan mengganggu keluarga saya dan keluarga saya. Nah, mudah-mudahan kamu juga akan mendapat tempat yang lebih baik daripada sini. Kita cakap dengan elok, seolah-olah macam ada satu orang nak suruh dia pergi duluan, suruh dia keluar dari rumah. Bukan kita nak perambat ikut dia, tak. Cakap dengan penuh beradab. Sebab orang umat Nabi Muhammad ni, dia beradab, tak kira beradab dengan manusia ke, dengan jin ke, dengan binatang ke, dengan apa makhluk Tuhan, semua dia beradab. Jangan saya kata ada jin, oi, keluar, perambat bang, suruh duduk sini, ni rumah aku. Duk buat gangster macam tu, jam. Itu takabur orang Islam, dia tak macam tu sikap dia.